Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita ada 3 situasi. Kalau kita nak goreng ayam, apa beza kita goreng ayam dengan goreng seekor tu tanpa dipotong ataupun kita potong 14? Apa beza dia? Mana lagi cepat masak? Kalau nak meranumkan buah pisang, biasanya buah pisang yang dibiarkan terbuka, maksudnya kita letak je atas meja, ataupun buah pisang yang kita bungkus dengan surat khabar yang lagi cepat masak. Mana satu? Kalau kita buat air, kita buat air gula kan? Gula tu tak larut. Kita guna air panas ataupun air sejuk yang lebih cepat melarut. Itu yang kita nak bincangkan hari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Ada 5 faktor. Yang pertama adalah saiz bahan tindak balas, kepekatan bahan tindak balas, suhu tindak balas, mangkil dan juga tekanan. Yang pertama, saiz bahan tindak balas. Saiz bahan ni dia akan mempengaruhi kalau tindak balas tu melibatkan bahan yang dalam bentuk pepejal. Yelah kan, kalau dia dalam bentuk cecair, macam mana kita nak kata cecair tu besar ke kecil kan? Kalau dia pepejal, barulah kita boleh kata, oh ni besar, ni kecil. Macam tu. Semakin kecil saiz bahan, semakin besar jumlah luas permukaan bahan yang terdedah. Maka kadar tindak balas menjadi semakin tinggi. Sekarang ni, bawah ni nak explain apa maksud semakin kecil, makin besar jumlah luas permukaan yang terdedah. This one, kita ada satu kubus. Dia punya sisi dia 4. Ni 4, semua 4 lah kan. Berapa jumlah luas permukaan bagi ke seluruh kubus ni? Tu kira lah. Kemudian kita potong kubus ni, kita kerat menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab kita potong sini tengah, potong sini dengan potong bahagian sini kan. Dapatlah, boleh bayang ke? Kemudian cuba kira pula berapa jumlah luas permukaan yang terdedah. Kalau kita dah potong kecil, kita comparekan kalau dengan saiz besar. Jadi di situ kita dapat lihat jumlah luas permukaan bahan yang terdedah bagi saiz yang kecil ini, total up dia lebih banyak, lebih besar nilainya berbanding saiz yang besar. That's why lah, semakin kecil saiz bahan, semakin besar jumlah luas permukaan bahan yang terdedah, maka kadar tindak balas menjadi tinggi. Faktor yang kedua adalah kepekatan bahan tindak balas. Semakin pekat suatu bahan, semakin banyak zarah per unit isi padu, maka kadar tindak balas menjadi semakin tinggi. Apa maksud zarah per unit isi padu ni? Katakanlah kita ada satu kubus, sisi dia 4. Macam mana nak kira? Nak kira isi padu kan? Panjang kali lebar kali tinggilah. 4 kali 4 kali 4. Bilangan zarah dalam kubus ini adalah 4. So 4 bagi dengan isi padu kubus ni. Dapat nilai dia? Kemudian kita comparekan dengan kes yang kedua. Ada berapa jumlah zarah dalam kubus yang kedua? 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10. Sebab dia lebih pekat. Maksudnya lagi banyaklah zarah kan? Tapi isi padu dia sama. Cuba bahagikan zarah per isi padu bagi kes yang kedua ni. Kita dapat nampak bilangan zarah per unit isi padu dalam kes kedua ni lebih tinggi. That's why lah, semakin pekat, semakin banyak zarah per unit isi padu, kadar tindak balas menjadi semakin tinggi. Untuk suhu pula, semakin tinggi suhu tindak balas, semakin tinggi tenaga kinetik zarah yang bertindak balas. Bila kita panaskan suatu bahan tu, zarah dalam bahan tu akan bergerak dengan lebih agresif. Kan? Dalam teori kinetik Jirim, zarah-zarah memang akan sentiasa bergerak. Kalau pepejal dia bergetar. Kalau gas dengan cecair dia akan bergerak bebas.
Tapi kalau kita bagi suhu, pergerakan dia akan lebih laju, akan lebih agresif. Itulah namanya tenaga kinetik. Jadi, kadar tindak balas menjadi semakin tinggi. Okey, yang seterusnya adalah tekanan. Semakin tinggi tekanan, semakin banyak zarah per unit isi padu. Macam sama kan poin dia macam kepekatan? Tapi dalam kes tekanan, dia punya beza adalah isi padu. Jumlah zarah dia adalah sama. Sini ada 2, 4, 6, 8, 10. This one 2, 4, 6, 8, 10. Jumlah zarah dia sama. Maksudnya kepekatan zarah dia sama. Tetapi yang berbezanya adalah isi padu. Sebab this one 6 kali 4 kali 4. Panjang kali lebar kali tinggi. Nilai isi padu bagi kes kedua adalah lebih kecil. Jadi, kalau kira zarah per unit isi padu bagi kes yang kedua adalah lebih tinggi. Maka kadar tindak balas menjadi semakin tinggi. Okey, untuk makin pula, faktor makin. Makin ni, ciri dia tidak mengubah kuantiti hasil yang diperoleh. Maksudnya guna makin ke, tak ada makin ke, total up produk tu masih sama. Kalau 10 juga ada makin ke, tak ada makin ke, hasil dia masih 10. Gitu. Hanya sedikit sahaja makin yang diperlukan, tak perlu banyak pun. Tindakan makin adalah khusus. Contohnya kalau makin A untuk tindak balas A, tu je. Makin A untuk tindak balas B tak function. Sebab tindak balas ni adalah khusus. Pada akhir tindak balas, makin tak berubah secara kimia ataupun kuantiti. Namun mungkin berubah dari segi fizikal. Maksud dia, formula bagi makin tu masih sama. Cuma yang berbeza, awal mungkin kita letak dalam keadaan pepejal. Tapi in the end, di akhir proses tu, dia berubah jadi cecair ataupun berubah jadi gas. Macam itulah. Dia mungkin berubah dari segi fizikal. Okey, aplikasi dia sebab itulah kita simpan makanan dalam peti sejuk. Sebab bila suhu rendah, kadar tindak balas tu akan rendah lah. Sebab tenaga kinetik zarah rendah. Jadi dia lambatlah basi. Okey, sebab tu juga mak-mak biasanya masak makanan menggunakan periuk tekanan. Sebab bila tekanan tinggi, kadar tindak balas akan tinggi. Makanan pun cepatlah dimasak. Kan jimat masa. Okey, ini pula adalah akidah merentasi kurikulum. Kadar pembakaran di dunia dan akhirat. Tak tahulah pernah dengar ke tak kan? Kisahnya adalah sesungguhnya seringan-ringan siksaan penghuni neraka pada hari kiamat ialah seseorang yang diletakkan di bawah dua telapak kakinya bara api neraka sehingga mendidih otak yang ada di kepalanya. Boleh bayang ke? Dia letak kaki atas bara, otak yang mendidih. Kan jauh kaki dengan kepala kan? Dia mengira bahawa tak ada orang lain yang lebih dahsyat siksaan daripadanya, padahal dialah orang yang paling ringan siksaannya. Okey, kat sini nak cuma cakap pasal kadar pembakaran di dunia dan akhirat. Kalau kat dunia ni, kita letak bara api, kaki je lah melecur. Tangan sihat lagi, perut okey lagi, usus sihat lagi kan? Kalau kat akhirat, kita letak bara api kat kaki tu, otak mendidih. Boleh bayangkanlah tahap kepanasan api di akhirat. Okey. Rasa tu je untuk hari ni. Assalamualaikum.